Dan juga yang telah pun berada di hadapan saya. Tapi jarak kita masih lagi jaga, Doktor. Penjarakan sosial. Penjarakan sosial kita masih lagi jaga. Iaitu Dr. Mazlan Abbas yang merupakan pakar IoT untuk aspirasi negeriku kita hari ini. Tajuknya adalah, adakah teknologi akan mengambil alih pekerjaan kita? Sebelum tu saya nak tanya, sihat Doktor hari ni? Alhamdulillah. Dah breakfast lah? Sudah. Oh, patutlah bersemangat tu katanya. Okey, baik, berkaitan dengan topik kita hari ni, soalan pertamanya seperti biasalah, kita nak tanya juga pengenalan, lebih kepada pengenalan kan. Adakah teknologi ni, teknologi baru ni macam robot ke, drone kan yang terbang-terbang drone kan? Power sekarang. Kemudian IoT ataupun buatan pintar ataupun nama saintifiknya Artificial Intelligence. Akan mula mengambil alih tugas kita. Pekerjaan-pekerjaan apa yang tergugat dan juga terkesan ni, Doktor? Itu yang membimbangkan ramai orang lah apabila teknologi baru ni kita perkenalkan kan. Tapi saya ingat Doktor kata DJ memang takkan punya robot ambil. Dengar yang slot ini, macam mana saya nak cerita? Terus rasa suspend. Okey, silakan Doktor. Sebab kalau kita tengok sekarang di Malaysia pun, kalau kita tengok lebih kurang 700 kadar pengangguran lah, lebih kurang 700,000 orang menganggur sekarang. Jadi betul. Mungkin belum lagi kesan daripada teknologi. Ada juga bila kesan teknologi mungkin lebih banyak lagi ataupun makin berkurang. Itu kita kena tahu jugalah. Tapi kalau kita tengok industri bila dia dah berubah ni, dia memang juga dia akan mengambil alih tugas-tugas yang atau produk-produk yang sedia ada. Kita tengoklah dulu, kalau kita pakai kamera dulu, kita pakai filem dan sebagainya kan. Kodak kan. Sekarang dah tak ada. Mungkin bila tak ada, kilang tu pun tak ada. Pekerjaan pun hilang. Betul. Bila kita buat video recording tu pakai VHS, kan. Kilang tu pun dah tak ada. Orang pun dah hilang pekerjaan. Jadi banyak perkara yang akan hilang lah. Jadi kalau kita lihat di kesannya, risiko yang paling tinggi bila automation tu berlaku, otomasi. Mesin tu akan mengambil alih pekerjaan kita. Sekiranya kalau mesin tu mengambil alih 70% daripada pekerjaan kita, mungkin kadar kita akan hilang kerja tu akan lebih tinggi. Jadi kalau lebih kurang 25% akan akan hilang lah, akan hilang pekerjaan dia. Dan kalau dia mengambil alih 30-70%, mungkin akan berkurang sikit. Bila yang diambil rendah tu, dia akan makin kurang. Jadi kalau kita tengok di China sebagainya, mungkin 11 juta dianggarkan pada 2030 akan hilang pekerjaan. Sebab dia orang sekarang banyak guna mesin. Betul. Dan banyak sangat teknologi kan. Teknologi kilang-kilang sekarang takkan menggunakan tangan semua. Tapi kalau kata di Malaysia sendiri yang saya nampak lah, tapi kalau kata tak tahulah daripada yang pakar macam mana kan. Kalau kata macam kita nak pergi tol tu kan, touch and go apa semua sekarang ni kan dah senang kan. Kita touch apa semua, top up pun kita top up sendiri dah sekarang. Kebanyakan tu dah memang tak ada dah sediakan ruang untuk kita tambah nilai tu. Tambah nilai tak ada. Orang pun dia dah diambil alih oleh mesin kan. Dia memudahkan kita, tapi pekerjaan dia bagaimana? Tergugat juga kan. Betul. Jadi kalau kita lihat, adalah beberapa kerja-kerja sepatutnya manusia ni tak payah buat. Tapi oleh kerana kita tak nak buat, mesin tak ada masa tu, kita terpaksa buat. Yang dipanggil 3D, dirty, yang selalu kerja yang kotor, dangerous, yang bahaya, dan difficult atau dull ataupun membosankan. Ini kerja-kerja yang agak boring lah. Jadi kalau kita tengok kerja yang kotor, selalunya macam pergi ke lombong-lombong, pembersihan najis dan sebagainya. Ini adalah mungkin mesin tak ada masa tu, manusia terpaksa masuk dan bekerja. Dan kalau benda yang bahaya, kalau ada kes macam di Jepun, bila radioaktif yang berlaku, jadi takkan dia nak hantar orang, selalunya dia akan hantar robot. Betul. Kita pun rasa nasib baiklah sebab robot yang mengambil alih kerja kita kan. Dalam kes-kes macam bom, kita terjumpa bom, tapi kita tak nak hantar manusia, kita hantar robot. Risau kan, ada risiko dia yang tinggi. Jadi pekerjaan yang bahaya ini akan diambil alih oleh robot. Untunglah kita. Betul. Dan kalau kita lihat juga, kalau pekerjaan yang membosankan, benda yang selalu kita repeat balik semula, benda-benda yang guna tangan ni selalu hilang kan. Betul. Jadi kemungkinan kita tak boleh buat kerja dengan lebih cepat, kita penat dan sebagainya kan. Mungkin kita banyak ralat akan berlaku. Maknanya kita selalu akan ada kesilapan akan berlaku dalam waktu itu. Jadi kita perlukan robot untuk mengambil alih kerja kita dalam masa kes-kes macam gini. Jadi ini kita tidaklah rasa bimbang lah. Tapi ada juga yang kata teknologi macam robot yang selalu pantau kita kerja. Dia bukan pantau lah, dia macam ada mata kan, dia kamera. Dia memantau kita. Sebab robot ni ada macam-macam jenis. Betul. Robot yang macam manusia ni, atau robot yang kepala dia saja. Ada robot yang tangan saja. Ada robot yang mata saja. Jadi jenis-jenis robot ni dia ada kerja fungsi yang berlainan.
Jadi sekiranya robot yang selalu memantau pekerjaan kita, kita tak boleh malas lah. Betul. Jadi kita sentiasa terpaksa mengambil mengambil sikap prihatin. Atau kalau kita tak buat kerja, robot akan suruh, macam robot jadi bos pula. Betul. Jadi kita rasa macam kita dah tak ada masa untuk berehat. Itu kalau ada teknologi yang cuba memantau kita lah. Ini agak, jadi kalau kita lihat macam dekat kilang-kilang yang sekarang macam Alibaba, kalau kita tengok dia punya penghantaran barang tu berjuta-juta. Betul. Macam mana dia boleh selesaikan kalau menggunakan tangan saja? Dalam tempoh yang terhad tu kan. Kita sebagai pelanggan hendak benda yang cepat. Betul. Tapi kalau kita tak menggunakan teknologi, dia mengambil alih kerja kita dan akan susah. Jadi nak mencari barang-barang, mencari perkara-perkara item kita tu lebih mudah untuk dia. Dan bila dia menghantar tu, kadang-kadang robot tu kecil aja, tapi dia boleh angkat barang tu 1 tan pun boleh. Manusia memang tak sanggup. Memang tak boleh lah kan. Nak angkat pasangan pun dia rasa macam tak payahlah. Dekat Jepun dia buat teknologi ni untuk kesihatan. Ini kalau orang tua dia yang selalu duduk, yang dah sakit dan sebagainya, dia dah terbaring, dia terpaksa alihkan dan sebagainya kan. Betul. Jadi dia perlukan teknologi seperti robot. Selalunya pakai exoskeleton lah. Sebagai pengganti lah untuk siapkan tugas tu. Ya, siapkan tugas tu. Jadi kita jangan risau kalau ada robot ataupun artificial intelligence yang boleh mengambil alih tugas kita. Yang itu robot. Tapi kalau AI ni, yang buatan pintar ni, dia boleh buat kerja macam telemarketing. Selalu telemarketing orang jawab. Tak lama lagi robot yang akan robot yang jawab? Ya, robot yang bagi arahan kat kita, nak menjual kat kita dan sebagainya. Suara yang keluar tu suara robot lah? Robot. Ya, saya menjual macam tu? Tapi ada yang itu robot betul. Tapi sekarang robot ni suara dia dah lebih kurang macam manusia dah. Dan arahan-arahan tertentu dia dah rakamkan mungkin. Dan dia punya tekan apa, kita akan ikut lah arahan yang tersebut kan. Tapi macam mana pun datang daripada manusia lah untuk tetapkan benda tu kan. Betul. Cumanya peluang tu dah kurang lah. Peluang dia dah kurang. Sebab sebelum ni manusia buat, lepas tu dah pindah ke robot. Mana yang boleh jimat syarikat tu, selalunya dia akan gunakan yang mana yang lebih menjimatkan. Betul. Macam penghantar barang pun sekarang kita dah rasakan bahawa nak paling cepat kita menggunakan courier dulu kan. Betul. Courier ataupun orang yang akan hantar. Tapi sekarang dia pakai drone kan. Teknologi sebagai drone itu akan membantu kita di dalam bidang pertanian pula, untuk membaja atau meracunkan pokok-pokok, dia gunakan drone juga. Jadi tak payahlah kita manusia ni dalam sekarang 1 hari tu memang tak akan siap. Kita punya siap meracunkan dengan keadaan kesihatan kita lagi belum tentu betul-betul sihat hari tu kan. Tapi kalau kita robot ni, kita handle je benda tu dah boleh jalan dah. Okey, baik, selepas ni kita kembali lagi doktor. Ada lagi soalan yang kita nak tanyakan ni. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan ataupun yang mana yang tergugat lagi, kita nak tahu juga. Kemudian kita nak tahu juga pekerjaan yang suka diambil oleh teknologi. Ini yang saya tak sabar nak tunggu jawapan dia. Tak hilang kerja kan? Okey, ini dia Datuk Sri Siti Nurhaliza Terang, hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Ya, kembali bersama dengan kami berdua, saya Saf dan juga Dr. Mazlan Abbas. Hari ini kita bercakap berkaitan dengan adakah teknologi akan mengambil alih pekerjaan kita, doktor. Okey, jadi kita nak tanya lagi soalan kepada doktor ni. Mungkin doktor nak terangkan lagi berkaitan dengan apakah pekerjaan-pekerjaan yang tergugat ataupun terkesan tu, kalau kata ada lagi. Dan juga kita nak jawapan daripada doktor ni, yang pakar ni. Apakah pekerjaan yang sukar sangat diambil oleh teknologi ini? Sebagai contoh DJ. DJ dah selamat? Belum selamat. Okey. Okey, kalau kita lihat saya ada satu senarai yang saya tengok kat sini, saya dapat buat kajian katakan artificial intelligence lah, buatan pintar ini yang berganti otak kita. Ini dia bukan robot, tapi mungkin dalam bentuk perisian. So yang macam saya kata tadi, yang buat tali marketing tu, kerani yang selalu buat kerja yang paperwork dan sebagainya, mungkin tergugat juga. Yang receptionist mungkin dah akan ditukar dengan artificial intelligence. Macam yang kita kata, bila kita sampai di situ, bukanlah orang, tetapi sama ada robot ataupun komputer screen yang akan berhubung dengan kita. Kalau kita tengok yang courier tu akan terkena proofreader. Yang proofreader ni orang yang akan lihat pada artikel-artikel dan baca balik semula. Dan computer support specialist. Kadang-kadang kita boleh buat sendiri dah. Betul. Dulu kita terpaksa minta dia orang buat kerja maintenance. Sekarang kita lihat dia punya maklumat tu dah ada, dah lengkap, dan kita boleh buat sendiri. Buat market research, advertising. Ini adalah orang-orang yang AI ni akan ambil alih.
Okey, kalau kerja-kerja yang tak boleh diganti, sukar digantilah. Ini ada lebih kurang 10 senarai yang ada di sini, tapi mungkin lebih banyak. Satu macam human resource manager, yang HR. Dia terpaksa emosional. Dia ada kan kesan dia tak boleh main macam robot je. Betul. Dan ada sales manager yang terpaksa berinteraksi dengan orang. Dan kalau kita tengok marketing manager, sentiasa dapat feedback daripada pelanggan macam mana nak ubahkan dia punya marketing message dia kan. PR manager yang public relation, tentulah mesti berhubung dengan manusia juga. Chief executive, yang bos-bos ni strategik, dia kena fikir BC tu. Jadi kesan dia lain sikit. Event planner, dia akan tengok event yang berlaku, suasana, dia akan terus melihat suasana, baru dia akan perbetulkan waktu event yang tertentu. Software developer, of course lah, software developer ni orang yang membangunkan perisian. Kita yang buat teknologi tu kan. Editor, graphic designer. Dan kalau kita lihat ni, kes-kes ni dia ada beberapa, apa kata orang tu, ciri-ciri dia. Ciri-ciri. Orang yang ada emotional intelligence, yang ada emosi, yang simpati, empathy dia panggil lah. Tengok orang tu. Banyak ada lah macam tolak ansur dalam satu perkara kan. Betul. Tiba-tiba tengok lama dah tak datang kerja ni. Kalau pakai robot ni memang hilang kerja. Hilang kerja memang dan tu dapat surat berhenti kerja. Betul. Dan kita kena tengok orang yang pandai analisa data dengan maklum balas dari pelanggan. Jadi orang yang pandai atur strategi, orang yang pandai berunding. Dia tak boleh hantar robot untuk berunding. Dia robot ni dia A atau B atau C je. Kemudian kita nak yang kreatif asli. So DJ ni datang kat mana? DJ ni dapat dekat yang ni lah, bahagian mana yang lebih dia? Bahagian yang macam bos-bos yang marketing tu. Sebab nak kena bercakap. Kena bercakap, kena pintar, kreatif. Dah kena suara tak boleh sama DJ. Kalau kata 6, 10 sama suara, DJ apa tugas ni? Dia kena adaptasikan suasana juga kan. Betul. Macam saya mungkin DJ Sal akan cakap dengan lain, dengan orang lain cakap lain kan. So dia kena intonasi dia berbeza, perbualan dia berbeza. Tapi macam saya, bila saya nak lagu lah dulu kan, dulu kita terpaksa pilih lagu kan. Betul. Sekarang ada Spotify kan. Kalau teknologi macam Spotify, dia mengenal kita punya personality kita. Kan dia kenal apa lagu yang selalu kita dengar kan. Betul. Jadi dia nilai kat situ. Dia nilai genre apa yang selalu kita dengar, apa dia punya muzik yang lepas tu dia akan bagi tahu saya lagu Inggeris, senarai lagu dia. Lagu Melayu, senarai lagu dia. Tahun 60-annya lagu, 70-an, 90-an, betul. Dia akan bagi senarai. Jadi itu ada artificial intelligence. Mungkin itu dia boleh lakukan lah untuk teknologi. Tapi macam DJ ni mungkin agak susah lah. Sebab DJ ni dia kalau orang yang artis, DJ dipanggil artis juga. Bila dia ada artis, kreativiti, memang agak susah nak digantikan oleh teknologi. Jadi itu yang kita lihat. Kerja-kerja yang boleh diambil, kerja-kerja yang tak boleh diambil alih. Jadi itulah jawapan dia. Rasa selamat sebenarnya. Doktor saja je buat suspend kan sebenarnya. Okey, baik. Selepas ini ada lagi soalan yang kita nak tanyakan kepada doktor berkaitan dengan topik kita hari ini. Tapi sebelum kita berhibur dulu, ini dia Ayai dan juga Awi Rafael, manusia sempurna. Macam mana pun manusia juga kan? Manusia. Dia bukan robot. Yang kontrol robot tu manusia juga. Cumanya peluang. Kita nak cakap berkaitan dengan peluang sekarang ni kan. Kalau dah robot banyak sangat tu bahaya juga. Kan? Okey, baik. Lepas ni kami kembali hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Okey, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni saya Sal dan juga bersama dengan Dr. Mazlan Abbas. Doktor boleh cakap kat situ. Mungkin dia nak tanya soalan yang lain, topik-topik lain macam mana. Tak apa, tak payah pakai speaker tak apa. Dia orang tahu dah. Kalau kata dia orang ada soalan, dia orang nak tanya kat doktor macam mana. Okey, kalau IG ke Facebook. Saya sebenarnya di social media ni semua ada. Kalau di Instagram tu cari Mazlan Abbas. Di Twitter pun Mazlan _Abbas. Di Facebook pun Mazlan Abbas. Apa lagi? Di YouTube pun ada juga Mazlan Abbas. Ramai kat Facebook ni ada orang masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora Memang ada hati-hati di mana semua hari. Kalau kata nak tanya soalan berkenaan dengan IT je lah Ya, boleh. Kalau kata ilmu alam lain tu boleh juga. Boleh juga. Kalau mana yang boleh jawab. Orang itu saya pergi kisah benda lah. Jangan bagi saya. Kau bagi saya hancur. Saya mengucapkan terima kasih kepada dia orang selalu datang mendengar yang setiap hari Rabu ni kan kita punya sesi. Tapi kalau ikut daripada pengalaman seperti bagi saya, Bagaimana cara untukku bertemu dengan dirimu? Ingin bertanya masih ada lagi ruang untuk diriku. penting teknologi Hati sekarang ni. ini bergelora Tak ada teknologi
pun menjawab dalam pelbagai saluran. Tapi orang yang tanya dalam saluran tu kenalah jawab juga. Sebab saya dah jawab. Kadang-kadang dia tak nak jawab balik. Selalu dulu cara yang kita dapat maklumat dia adalah melalui email. Email pun kadang-kadang spam juga kan. Berhati-hati dalam maklumat yang saluran yang terbaik. Okey, lepas ni ada lagi soalan yang kita nak tanya kat Dr. ni. Nanti kena standby semua. Okey, jom. Kita nak standby untuk live. Jom, kembali ke live yang nyata. Ni live dalam live. Ada. Okey. Bagaimana cara untuk bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Aspirasi Negeriku. Selamat mendengar Aspirasi Negeriku. Ya, kembali bersama dengan saya Saf dan juga Dr. Mazlan Apaz. Hari ini topik kita, adakah teknologi akan mengambil alih pekerjaan kita ni, Doktor? Kita nak tanya lagi kepada Doktor ni berkaitan dengan soalan yang seterusnya untuk pengakhiran jugalah ni kan. Bagaimana sebenarnya ataupun apakah langkah-langkah yang patut kita ambil untuk menjaga kerjaya masa depan kita? Kalau kita nak garantikanlah kerja kita kan. Betul, sebab sekarang ni pun Malaysia ramai yang dah menganggur kan. Memang kita simpati sebenarnya. Tapi itulah, kerajaan pun tengah melakukan ada inisiatif buat mereka ni kan. Betul. Kita doa semua yang terbaik lah. Okey, jawapan untuk soalan tu. Okey, insyaAllah nanti saya akan ada satu link ni dekat website. Saya akan letak kat Facebooknya nanti Ada link ni, dia akan tunjuk kalau kita kerja apa, nak kerja apa ataupun sekarang kerja apa, apakah yang kerja ni akan diambil alih, berapa peratus dia punya kemungkinan diambil alih ataupun tidak. Sebab sama ada jurutera ke ataupun doktor dan sebagainya, kita tulislah, nanti dia akan bagi tahu kita punya. Tapi ni adalah skill-skill. Dia punya skill dikatakan untuk abad ke-21. Dia lebih kurang ada 12 ni. Tapi dia dibagi kepada 3 skill lah. Skill yang kita tahu kita nak ialah learning skill. Macam mana cara kita belajar. Itu kategori pertama. Kedua, literacy skill, maknanya maklumat ataupun ilmu yang kita nak. Dan ketiga, kita punya kehidupannya skill lah. Okey, yang skillnya satu ialah critical thinking, maknanya kita ni pandai lah membuat analisa data yang kita dapat tu. Kedua, kita mesti ada kreativiti. Dia macam orang artis ni susah juga. So kena ada kreativiti tu. Ketiga, kita kena ada collaboration. Maknanya kita sentiasa boleh berinteraksi dengan orang. Keempat ni, kita mesti ada skill yang boleh berkomunikasi. Macam penting. Orang macam DJ ni memang penting, memang hebat. kan? So dia tak boleh. Memang kita perlu orang yang selalu boleh berinteraksi dengan orang lain kan. Yang kelima ni, information literacy. Maknanya kita mesti adalah sentiasa dapat maklumat. Kita sentiasa tingkatkan maklumat kita. Keenam, cara kita media, macam mana kita nak menyampaikan, saluran-saluran mana yang kita biasa kita gunakan. Ketujuh ialah teknologi. Kita sentiasa mempertingkatkan ilmu kita dalam bidang-bidang teknologi ini penting. Kelapan, kita mesti fleksibel. Jangan macam keras macam jangan terlalu ikut sangat kan. Macam sebab kadang-kadang keadaan tu tak boleh pergi, janganlah pergi. Fikir cara-cara yang lain. Dia tak boleh straight forward saja. Dia ada benda-benda yang kita paksa masuk faktor-faktor lain kan. Buat keputusan. Yang kesembilan ni kita punya leadershipnya skill. Kepimpinan kita. Yang ke-10 tu kita pandai buat inisiatif sendiri. Janganlah nak ketuk baru kita buat. Kita paksa ada inisiatif. Robot ni dia arah je dia buat. Betul, kalau kan? tak arah dia tak buat. Kita tak nak gitu. Jadi kita jangan jadi robot. Jangan robot. Robot tu ada masa dia bagus. Dan yang ke-11 ni dia produktif lah. Sentiasa buat benda-benda yang produktif. Yang ke-12 ni yang bentuk-bentuk sosial. Jadi benda-benda macam ini, jadi apa yang diperlukan?
secara ringkas, dia ada 3 untuk menjaga masa depan kita. Yang pertama, dia mesti ada emosi lah, Betul. sebab robot macam mana pun dia tak ada jantung, tak ada Tak ada hati. jantung. Tak ada hati, tak ada jantung, tak ada Maknanya emosi. kita tengok cerita dekat TV tu semua tak betul lagi Tak lah. betul. Tak tahulah masa depan. Tak payahlah. tak payah. Dia tak ada benda tu. Jadi itu yang kita menang. Betul. Yang kedua ni kecerdasan emosi, empati, simpati. Ni sentiasa kena ada. Yang ketiga ni memang kita kreatif lah, fikir di luar kotak. Jadi kalau kita ada benda ni, kita mempunyai kelebihan untuk mengatasi sama ada ini buatan pintar ke, robot ke, dia boleh atasi. Tapi sebenarnya kita teknologi ni bukan mengambil alih kesemuanya. Dia membantu untuk kerjaan kita, memudahkan kita. Apa yang kita tak boleh buat, dia boleh buat. Apa yang kita tak boleh ingat, dia ingatkan kita. Kan? Betul. Apa yang selalu kita penat, dia tolong bantukan kita. Yang mana kita tak ada kekuatan, itulah yang dia tolong kat kita. Yes. Jadi, saling melengkapi lah orang kata. saling melengkapi. Cumanya jangan terlampau. Terlampau. Kan? Kita tak boleh, Tapi keadaan lah kan. Bergantung kepada keadaan lah saya rasa. kita tak boleh bagi robot tu jadi bos kita. Kita sepatutnya jadi bos dia. Kalau kata robot tu jadi bos kita, senang nak game. Kita matikan switch je. Kan? Itu cara dia terbaik kan. Okey, ni Syafian ada komen ni dekat WhatsApp kita ni, doktor. Dia kata ada collaboration between robotic and human. Memfokuskan dengan topik kita hari ni. Betul. So itu yang dipanggil cobot. Cobot. Cobot tu collaborative robot. Robot yang selalu berinteraksi dan membantu kita. Sebab kalau kita tengok dekat kilang pun, walaupun dalam kat kilang tu ada robot digunakan, tapi ada manusia kan. Betul. Nak masukkan kotak ke, nak alihkan barang ke, nak tengok inspect satu, ada manusia. Mesti ada. Dia tak semuanya 100% mesin yang digunakan. Mesti kena ada yang memantau tu, takut jadi perkara-perkara yang tak sepatutnya kan. Jadi saya nasihatkanlah untuk masa depan ni, sebab teknologi sentiasa ada. Betul. Gelombang yang baru. Anak-anak muda ni terpaksa melengkapi ataupun mempertikatkan ilmu dia. Sebab teknologi ni dia takkan dia tak berhenti di situ. Dia sentiasa berubah. Setiap 5 tahun, 10 tahun kita akan tengok perubahan. Kita tengok yang sekarang, kita tengok kalau kata telefon bimbit pun tak sampai setahun dah, doktor. Berbulan-bulan tiba-tiba ada yang terkini, yang terbaru kan. Sekarang berapa G ada? Saya tak tahu lah. 5G kan. 5G sekarang. 5G, 5th generation mobile. Betul. Walaupun 5G, research untuk penyelidikan untuk 6G dah dimulakan sekarang. Belum lagi kita nak pakai 5G, orang dah buat penyelidikan yang terbaru. Orang dah buat yang baru kan. Benda itulah orang kata upgrading to be better lah. Yes. Okey, Abang Salam FM mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mazhar Abbas datang hari ini. Jumpa lagi saya hari ini. Memang kenalah, memang pandai penerbit ni letak saya bertugas waktu ni. Terima kasih. Okey, insya-Allah minggu depan kita kembali lagi lah. Ada lagi topik-topik yang akan kita bincangkan. Dan juga kalau kata anda nak tahu juga, untuk Aspirasi Negeriku setiap 10-15 minit pagi kita akan live bersama dengan tetamu lah. Tak kisahlah kalau kata hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, memang penyampaian petugas akan live bersama dengan tetamu. Dan juga jomlah kita sama-sama tengok untuk kita dapat lebih ilmu, doktor berkaitan dengan teknologi ke, kehidupan ke, tak menjadi masalah. Yang penting kita menuntut ilmu. Okey, baik, selepas ini saya kembali lagi bersama menemani anda, dan juga kita mengharapkan anda untuk terus kekal setia bersama dengan kami di Selangor FM.